Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azfar bin Zubairi, nombor metrik 054653 daripada kelas usul 4A. Okey, baik. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan kertas kerja subjek Haqaiq al-Tasawuf yang berjudul Taubat. Okey, baik. Okey, dalam slide ni saya ambil perkara-perkara yang pentingnya lah, yang bukan saya ambil secara terperinci semua sekali daripada kertas kerja, tapi saya ambil yang agak-agak saya rasa penting lah. Okay, baik, kita pergi kepada ta'rif at-taubah. Ta'rif fil lughatil arab ar-ruju' yuqalu taba ay raja'a. Taubat dari segi lughah, dari segi bahasa Arab adalah ar-ruju', iaitu kembali. Yuqalu taba ay raja'a. Dikatakan seseorang itu telah bertaubat, iaitu seseorang itu telah kembali. Fataubatu ar-ruju' amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Dan maka taubat itu didefinisikan sebagai kembalinya daripada sesuatu yang adalah dia dianggap keji pada syarak, dan kembalinya kepada sesuatu yang dipuji pada syarak. Qala Syekh Abdul Qadir Isa, berkata Syekh Abdul Qadir Isa, at-taubat ini diambil, yang saya ambil ini adalah ta'rif fil lughah Arab lah. At-taubah hiya ruju' amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fihi wa hiya tariqus salikin. Iaitu taubat itu adalah salah satu jalan daripada jalan golongan salik menuju Allah Subhanahu wa taala, wa miftahu sa'adatil muridin, dan adalah satu kunci kebahagiaan bagi golongan yang menginginkan kebahagiaan, wa syartun fi sihhatis sayri ila Allah taala, dan salah satu syarat untuk mengesahkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amara Allah taala al-mu'minin biha fi ayatin katsirah wa ja'alaha sababan lil falahi fi dunya wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah pun menyuruh dalam Al-Quran akan orang-orang yang beriman supaya bertaubat, dan telah menjadikan taubat itu sebab bagi kejayaan di dunia dan di akhirat. Qala al-Imam Ghazali, at-taubatu hiya bidayatul 'abdi wa nihayatuhu. Adalah taubat itu, berkata Imam Ghazali lah, adalah taubat itu permulaan bagi hamba dan kesudahannya. Wa hajatuhu ilaiha fi nihayah daruriyah kama anna hajatahu ilaiha fil bidayah kadzalika. Dan keperluan hamba kepada taubat itu pada kesudahannya adalah menjadi kemestian, sebagaimana hamba itu memerlukan kepada taubat itu pada permulaannya. Okey, adalil minal Quran was sunnah 'anit taubah. Dalil yang saya ambil adalah daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan daripada Al-Quran saya ambil 3 jelah ayat Quran. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman, agar kamu semua tuflihun, beruntung. Yang kedua, qala Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Mohonlah keampunan kepada Tuhan, lalu bertaubatlah kepadanya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, iaitu taubat yang dengan sebenar-benarnya lah. Dan daripada hadis, kana Rasulul Ma'sum alaihi salatu wasallam kathiran ma yujaddidu taubah wa yakarriru al-istighfar wa ta'liman li ummati wa tashri'an. Adalah Nabi Muhammad yang ma'sum pun memperbanyakkan perbaharuan taubat baginda, dan baginda juga memperbanyakkan mengulangi al-istighfar. Adalah untuk mengajar umat dan juga mensyariatkan perkara tersebut. Dan anil Aghar bin Yasar al-Mazni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi 100 marrah. Dan hadis Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan mintalah pengampunannya, maka adalah aku bertaubat pada setiap hari itu sebanyak 100 kali istighfar. Haddatsana Ahmad bin Zakaria qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Okey, Anas berkata, Ahmad bin Zakaria berkata,
aku mendengar Anas bin Malik berkata, yang mana Anas bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. Seseorang yang bertaubat itu adalah daripada dosanya adalah seperti mana dia itu tidak ada dosa. Wa idza uhibbullah wa idza uhibbullahu 'abdan lam yadurruhu dhanban lam yadurruhu dhanbun lam yudarruhu dhanbun. Dan jika Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi seseorang hambanya itu, maka Allah tidak akan memudaratkan hamba itu dengan dosanya. Thumma tala, kemudian Nabi susuli dengan ayat Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai mereka yang suci. Dan ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma alamatu taubah? Apakah alamat ataupun petanda-petanda taubat itu? Maka Rasulullah menjawab, qala an-nadamah. Sabda Rasulullah, iaitu penyesalan. Kemudian berkata lagi Nabi SAW, an-nadmu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Dan bukan semata-mata penyesalan itu adalah taubat. Tapi an-nadmu di sini merujuk kepada pentingnya penyesalan ataupun perkara utama dalam taubat adalah penyesalan. Seperti mana juga, seperti hadis Nabi juga, al-hajju arafatun. Haji itu adalah Arafah. Bukan merujuk kepada haji itu semata-mata Arafah ataupun Arafah itu semata-mata haji, tetapi menunjukkan bahawa Arafah itu adalah salah satu perkara yang perlu dititik beratkan ataupun perkara yang besarlah apabila seseorang itu melakukan haji, iaitu ia merupakan salah satu rukun yang mulialah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudiannya, at-taibu habibullah wa taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang bertaubat itu adalah dia itu kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bertaubat daripada dosa itu seumpama orang itu tiada dosa baginya. Kemudian syurutut taubah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin, fa in kanat al-ma'siyatu baina al-'abdi wa baina Allah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha thalathatu syurut. Dan berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, taubat itu adalah suatu kewajipan daripada setiap perlakuan dosa. Maka jika maksiat itu adalah antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak berkait dengan hak anak Adam, maka dikatakan oleh Imam Nawawi ada 3 syarat. Syarat yang pertama, ayyaqla' 'anil ma'siyah. Syarat pertama adalah hendaklah dia itu berhenti daripada perbuatan maksiat itu. Yang kedua, wathani ayyandima 'ala fi'liha, adalah seseorang itu, pelaku maksiat itu, menyesal atas perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, wathalithu ayyazuma an la ya'uda ilaiha abadan, hendaklah dia itu berazam untuk tidak akan terjerumus ke dalam maksiat tersebut selama-lamanya. Okey, baik. Kemudian sini secara ringkasnya, jika salah satu daripada syarat ini tidak ada, maka tidak sahlah taubatnya itu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Dan jika berkaitan dengan hak anak Adam pula, maka syaratnya adalah ada 4, iaitu yang 3 tadi, dan ditambahkan lagi satu, iaitu raddu ayabra'a min haqqi sahibihi ayabra'a min haqqi sahibiha, iaitu menyelesaikan hak kepada pemiliknya. Jika berkaitan dengan harta, maka dia perlu serahkan harta balik ataupun kembali seperti mana dia ambil harta tersebut. Dan jika berkaitan dosa ghibah ke, dia perlu minta maaf lah daripada dosa ghibah tersebut kepada orang yang dia ghibah tersebut. Dan begitu juga dengan yang lain. Kemudian wa min syurutit taubah taraku qarna isu, dan antara syarat taubat juga adalah meninggalkan sahabat yang tidak baik. Wa hajarul ashabul fisqah alladhina yuhibbu lil mar'i ma'siyah, dan dia perlu menjauhilah mereka-mereka yang suka kepada maksiat,
kerana ianya menjauhi daripada perbuatan taat. Kemudian thumma iltihaq bi suhbatil sadiqin al akhyar, dan hendaklah dianjurkan orang yang bertaubat itu bergaul dengan sahabat-sahabat yang baik dan lagi benar yang terpilih, supaya persahabatan itu menjadi benteng seseorang itu tidak dapat melakukan dosa. Sifatut taibin wa darajatuhum. Awaluha, kita pergi pada sifat taubat dan juga darjat-darjat taubat. Sifat orang yang golongan-golongan yang bertaubat lah. Awaluha at-taubah wa awsatuha al-inabah wa akhiruha al-aubah. Permulaan bagi taubat itu adalah taubat. Permulaannya adalah taubat, wa awsatuha al-inabah, dan pertengahannya adalah inabah, dan pengakhirannya adalah al-aubah. Fayaj'alu taubatu bidayatan, dan jadilah taubat itu sebagai permulaan, wal aubatu nihayatan, wal aubatu nihayatun, wal aubatu nihayatan, dan aubah itu jadilah aubah itu sebagai pengakhiran. Wal inabatu wasitatahuma, dan inabah jadilah inabah itu sebagai perantara antara taubat dan juga inabah dan juga aubah. Fakullu man taba li khawfil uqubah fahuwa sahibut taubah, dan sahib taubah ini adalah mereka yang bertaubat hal keadaan mereka kerana mereka takut akan ancaman. Dan wa man taba tam'an fi thawab fahuwa sahibu inabah, dan sesiapa yang bertaubat kerana mengharapkan ganjaran pahala, maka dia adalah pemilik bagi inabah. Wa man taba mura'atan lil amri la liraghabati fi thawabi aw rahabati min al-iqab fa huwa aubah. Dan barang sesiapa yang bertaubat kerana mentaati apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW tanpa pengharapan kepada ganjaran pahala, ataupun tanpa takut atas apa-apa hukuman dari Allah, ataupun takut akan hukuman, maka ia disebut sebagai aubah. Dan sifat-sifat golongan orang yang bertaubat ini ada 3. At-taubatu, dan taubat itu adalah sifatul mukmin, sifat golongan-golongan orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bertaubatlah engkau semua kepada Allah, wahai sekalian orang-orang mukmin. Dan inabah pula sifatul awliya wal muqarrabin. Inabah itu sifat para wali dan juga golongan-golongan yang muqarrabin. Qala Allah Ta'ala wa jaa biqalbin munib. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang bermaksud dan dia datang dengan hati yang munib, yang munibun, yang bertaubat. Wal aubah sifatul anbiya wal mursalin. Aubah pula adalah sifat para nabi dan para rasul. Qala Allah Ta'ala ni'mal 'abdi innahu awwab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dia amat taat kepada dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Itulah aubah, iaitu golongan sifat-sifat para nabi. Martabat taubat. Qala Ibnu Atha, at-taubatu taubatan, taubatul inabah wa taubatul istijabah. Qala Ibnu Athaillah, taubat itu ada 2, taubat inabah dan juga taubat istijabah. Taubat inabah an yatubal 'abdu khaufan min 'uqubatihi. Taubat inabah itu adalah seseorang itu yang bertaubat kerana takut akan ancaman ataupun azab. Wa taubatul istijabah an yatuba haya'an min karamih. Adalah taubat istijabah itu seseorang itu bertaubat kerana malu atas kemuliaannya. Kemudian taubatus sufi, taubat para sufi. Okay, baik, secara ringkasnya lah, para sufi ini dia tidak melihat dari segi aspek kecil ke besar ke dosa tersebut, tetapi beliau melihat ke atas kemuliaan lah, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta, dan mereka mengikut jalanan para sahabat. Okey, Imam
kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, adalah Anas bin Malik berkata, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum min asy-syi'ri in kunna nu'idduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-mawbiqat. Okey, adalah kamu semua menganggap sesuatu perkara itu yang mana perkara tersebut dianggap remeh bagi mata-mata orang biasa, tetapi merupakan perkara tersebut adalah perkara yang dianggap dosa oleh para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka secara ringkasnya lah, mereka anggap kelalaian ataupun kealpaan daripada mengingati Allah itu adalah suatu perkara yang dianggap dosa bagi mereka ini, golongan ini. Maka mereka bertaubat daripada perkara tersebut. Okey ni seorang ahli sufi yang besar jugalah yang bernama Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu lamma su'ila 'ani taubah faqala, dan ketika mana beliau ditanyakan mengenai taubat, beliau berkata, taubatul awam minadz dzunub wa taubatul khawas minal ghaflah, dan taubat orang awam adalah taubat daripada dosa-dosa, dan taubat ahli khawas adalah taubat daripada kelalaian, iaitu kelalaian daripada mengingati Allah. Okey, ini menunjukkan bahawa taubat itu golongan sufi ini memperbanyakkan taubat, iaitu memperbanyakkan istighfar sepanjang malam dan juga sepanjang siang. Okey, baik. Anna taubata wajibatun fi kulli halin. Adalah taubat itu perlu dilakukan di setiap masa. Amma wujubuha fi kulli hal li'anna al-insan la yakhlu fi jami' ahwalihi 'an dhanbin fi jawarihihi aw fi qalbihi. Dan kewajipan bagi taubat ini pada setiap masa adalah kerana seseorang manusia itu tidak akan terlepas dalam hidup dia dari setiap perbuatannya daripada melakukan dosa. Sama ada dosa itu jawarih dari segi luaran, zahirnya, ataupun secara qalbi, secara dalaman. Wala yakhlu an khalaqi min al-akhlaqi dhamimah ma tajibu tazkiyatil qalbi anhu. Yang mana mereka ni manusia tidak akan terlepas daripada berakhlak dengan akhlak yang buruk atau akhlak yang keji, yang mana wajib dia tu bersihkan hatinya daripada perkara tersebut. Okey, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah akan Tuhan kamu ketika mana jika kamu lupa. Jika engkau lupa. Tajdidut taubah, memperbaharui taubat. Okey, baik. Kat sini ada 4. Wali taubah arba'atu arkanin. Mata ma tahaqqaqat kanat taubatu sahihah wa mata ma faqadna wahidan minha kana al-'aks. Jika ada 4 rukun, jika salah satu tak ada, maka tidak sahlah taubat itu. Ini seperti mana syarat jugalah tadi. Wal arkanu hiya an-nadmu. Yang pertama, an-nadmu ala ma waqa'a minal ma'asi. Adalah seseorang itu menyesal atas maksiat yang berlaku. Yang kedua, al-azmu ala adamil audi lil ma'siyati. Berazam tidak akan kembali kepada maksiat tersebut. Yang ketiga, al-iqla'u 'anil ma'siyati fil hal. Al-iqla', meninggalkan maksiat itu dengan serta-merta, fil hal. Yang terakhir sekali rukunnya adalah radul madzalim ila ahliha, mengembalikan hak benda yang dizalimi kepada tuannya. An taubah al mustajimah asyurutuha maqbulatun la mahalah. Okey, baik, kita pergi pada tajuk yang mana taubat yang apabila dihimpunkan syarat-syaratnya itu, maka ianya diterima, maka ianya adalah tidak mustahil. Ini tak ada apa pun. Okey, hadza faqat minni wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.